Cik, saya ada di bawah dah ni. Okey, terima kasih. Ya, sama. Kamu Melayu kan? Ya, saya Melayu. Kenapa? Ni saya beli nasi goreng babi 2 saya beli ni. Kamu pegang makanan tak halal, orang Islam boleh ke? Pegang makanan tak halal? Oh, saya bawa je, tak makan pun. Tak apa macam tu. Ni saya beli nasi goreng babi 2 saya beli ni. Kamu pegang makanan tak halal, orang Islam boleh ke? Pegang makanan tak halal? Oh, saya bawa je, tak makan pun. Tak apa macam tu. Hello, Assalamualaikum. Jabatan Mufti Negeri Perlis. Waalaikumsalam. Boleh saya bertanyakan soalan hukum? Ya, sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya seorang penghantar makanan. Sementara tadi saya menghantar makanan yang tidak halal kepada seorang non-Muslim. Soalan saya, bolehkah saya sebagai seorang Muslim menghantar makanan yang tidak halal kepada non-Muslim? Saya tak makan pun makanan tu, saya cuma bawa je. Okey, berkaitan dengan isu ni, Jabatan Mufti Negeri Perlis melalui Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis telah memutuskan fatwa berkaitan isu yang ditanyakan oleh Encik ni. Tapi saya mencadangkan Encik boleh tak esok datang berjumpa dengan saya untuk saya terangkan lebih lanjut tentang fatwa tersebut. Okey. Okey, terima kasih Encik yang sudi hadir ke pejabat ke Jabatan Mufti Perlis, dan semalam Encik tanya tentang soalan. Jadi hari ini saya akan jelaskan soalan Encik itu berpandukan keputusan Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis yang telah berbincang berkaitan dengan hukum keterlibatan Muslim dalam menghantar barangan tidak halal kepada bukan Muslim. Pertama, Encik kena tahu pekerjaan, yang bahawa pekerjaan yang kita lakukan itu pekerjaan yang halal, pekerjaan yang diharuskan secara umumnya. Jadi tidak dikhususkan untuk terlibat dalam kegiatan haram ataupun kegiatan yang jenayah menyalahi undang-undang. So, secara umumnya pekerjaan itu harus dibolehkan. Maka jika seseorang itu ia bekerja sebagai penghantar barang atau pemandu kenderaan yang sifat pekerjaannya itu umum, tidak bertujuan jahat, maka hasil pekerjaan itu halal lah. Yang kedua, tidak menjadi kewajipan kepada pekerja penghantar barang atau mengetahui secara terperinci kandungan barang yang beliau hantarkan, sama ada halal ataupun haram dari segi hukum syarak. Memadai untuk dia mengetahui bahawa apa yang dia hantar itu tidak menyanggahi undang-undang pihak pemerintah demi keselamatan dirinya. Tak perlu dia selidik secara terperinci kandungan dan sebagainya. Cukup untuk dia tahu bahawa barang yang dibawa itu tidak menyalahi undang-undang negara demi keselamatan diri dia lah, umpamanya dadah dan sebagainya. Ini kerana syarak tidak menyuruh seorang mengintip barangan orang lain, dan bukan tugasan pekerja berkenaan, pekerja penghantar barang itu membuat pemeriksaan dari segi hukum syarak tentang barangan yang dibawa. Okey, jelas Adapun jika zahir secara jelas tugasannya khas untuk membawa barang-barang yang haram seperti arak, khinzir, jelas dia tugas dia kena bawa arak, kena bawa khinzir dan seumpamanya kepada bukan Muslim, maka itu adalah diharamkan di sisi majoriti para ulama. Adapun di sisi mazhab Hanafi, dia dibolehkan sekiranya bahan-bahan haram dari segi syarak itu untuk bukan Muslim, dan petugas Muslim tersebut bukan secara langsung terlibat dalam menghasilkan bahan-bahan tersebut, tetapi sekadar menghantar sahaja. Ini pendapat mazhab Hanafi. Tapi pendapat majoriti ulama tadi yang wajar kita pegang, iaitu kita jauhi
daripada terlibat walaupun menghantar barangan yang khusus secara umumnya, secara zahirnya kita tahu dia haram. Secara seperti arak tadi. Itu pendapat seperti itu wajar kita pegang, kita jauhi, melainkan jika dalam keadaan kita sukar, kesempitan untuk memperolehi pekerjaan, untuk menampung hidup kita, untuk survive hidup kita, tak ada benda lain, tak ada pekerjaan lain kecuali itu yang boleh kita lakukan, maka boleh kita berpegang dengan pendapat mazhab Hanafi tadilah. Dalam masa yang sama kita kena usaha untuk dapatkan pekerjaan yang lain. Satu perkara lagi yang kita boleh terangkan kepada encik, iaitu adapun jika terdapat barangan sampingan ikutan tabi' yang haram padahal itu bukan asal tugasan dia, maka hal itu dimaafkan. Sebagai contoh, jika dia bertugas menghantar makanan, jika makanan itu pada asalnya adalah harus seperti nasi, mi, mi goreng atau seumpamanya, secara umumnya makanan itu kita tengok haruslah, dan maka hukumnya harus untuk dia menghantarnya. Jika terdapat bahan atau kandungan sampingan yang haram di dalam tu, yang menggunakan wain dalam masakan nasi goreng tersebut umpamanya, maka hukumnya adalah seperti hukum barangan sampingan ikutan tadi, ia dimaafkan. Selagi bahan-bahan haram itu tidak menjadi nama utama atau tidak dizahirkan secara jelas, maka hukumnya kembali kepada asal bahan tersebut, iaitu dibolehkan. Ini seperti menghantar, contohnya menghantar kek yang di dalamnya ada bahan yang tidak halal, tetapi tidak dinyatakan, maka ia diharuskan. Maka dalam konteks ini, sekiranya bahan tersebut kita tidak ketahui, maka kita boleh menghantarkannya. Tapi kalau kita dah ketahui memang terdapat jelas di namanya ada bahan-bahan arak ataupun khinzir dan seumpamanya yang haram, maka kalau kita ada pilihan, wajar kita berpegang kepada pandangan majoriti ulama yang mengharamkan kita terlibat dalam perkara ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Kita bertolong-tolong dalam perkara yang dosa. Sekadar itu, kalau boleh saya jelaskan sedikit itu sebagai memberi panduan kepada encik dalam persoalan yang encik tanyakan tadi. Dan mungkin boleh kalau encik nak tahu lebih lanjut, Sahibus Samahah ada bagi penerangan berkaitan dengan tajuk ini dalam suatu seminar fiqh muamalat baru-baru ini. Jadi encik boleh lihat pada link YouTube yang kita sertakan nanti, insya-Allah.